Nik Nurmaira yang ingatkan. Mana Nik Nurmaira ni? Mana Nik Nurmaira ni? Dia tak jalankan tugas dia ni. Okey, baik. Baik. Terima kasih banyak Alia. Okey, kedaulatan. Tugas apa Yalah, Alia ingatkan cikgu supaya rekodkan kelas ini. Selalunya Nik Nurmaira yang selalu ingatkan cikgu. Tolong rekod. Kan? Ya. Yeah. Okey, baik. Kita teruskan. Okey, kedaulatan maksudnya kuasa tertinggi dan kewibawaan. Siapa? Sesebuah negara yang bebas, means yang merdeka. Dan bila merdeka, negara kita ada hak untuk melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara kita sesuka hati kita. Itu dimaksudkan kedaulatan. Dan daripada sudut bahasa Yunani di sini, kedaulatan ialah super news. Di sini super news. Okey, kalau kita lihat di sini. Okey. Super news ataupun juga superanus. Okey, yang bermaksud agung ataupun yang tinggi. Dan perkataan ini merujuk kepada apa? Merujuk kepada negara yang bebas ataupun negara yang merdeka. Itu kedaulatan. Diri sendiri pun boleh berdaulat kalau kamu bebas. Kamu bukan hamba, kamu bebas, bermakna kamu ada kedaulatan. Ada maruah gitu ya. Daripada bahasa Inggeris pula, bahasa Inggeris kedaulatan ialah sovereignty. Okey, iaitu bermaksud negara yang mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintahan. Okey, itu sebenarnya dalam bahasa Inggeris, kuasa penuh terhadap pemerintahan. Ada lagi ke negara-negara yang masih dijajah pada zaman sekarang? Rasa-rasa cikgu tak ada dah. Kan? Rasa-rasanya dah tak ada dah. Semua dah merdeka dah. Mungkin ada tanpa pengetahuan kita. Okay? Korea Utara tak dijajah. Korea Utara hanya menjalankan sistem pemerintahan komunis. Okay? Palestin mungkin. Yes, Palestin mungkin. Tetapi Palestin diisytiharkan oleh PBB sebagai Israel. Even though tidak mendapat pengiktirafan daripada negara lain. Jadi so itu yang berlakulah sebenarnya. Baik. Dalam bahasa Arab pula, perkataan kedaulatan dalam bahasa Arab sebenarnya adalah daulah, bermaksud kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. Okey, daulah. Itu sebab itu daulat tu bermaksud daripada perkataan bahasa Arab, iaitu daulah. Okey. Dan bahasa Melayu, kedaulatan merujuk perkataan daulat, iaitu bermaksud kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan negara. Means that negara kita ni Malaysia yang dah merdeka, kita dah berdaulat. Kita dah ada kuasa tertinggi. Itu dipanggil kedaulatan. Baik. Kemudian kita teruskan dengan beberapa pandangan tokoh. Sebentar tadi ada pelajar tanya tentang pandangan tokoh. Soalan tanya minta dua pandangan tokoh. Jadi dia kata boleh tak ambil mana-mana pandangan? Boleh, tak ada masalah. Okay? Sebab dia mungkin menjawab soalan pada kerja sekolah kot. Okay, baik. Menurut kata Aristotle, Aristotle tahu Aristotle? Iaitu seorang ahli falsafah daripada Yunani. Ahli falsafah Yunani dia kata kedaulatan ialah kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan sesebuah negara dan kedaulatan ini merujuk kerajaan yang terikat oleh undang-undang. Bermaksud kuasa tertinggi dalam pemerintahan sebuah negara, kedaulatan merujuk kepada kerajaan yang terikat oleh undang-undang. Okey, sebelum tu, korang dah print out ke bahan ni? Just nak tanyalah, korang dah print out ke bahan ni? Dah, cikgu. Okey, bagus Maira. Okey. Sebenarnya, okey, bagus. Mana-mana yang perkataan yang cikgu highlightkan pun kamu highlightkan juga kamu highlightkan. Kalau yang print kamu yang mana yang cikgu highlight kamu highlight. Mana yang cikgu bulat kamu bulat. Ikut je. Dan juga baik. Ya, kalau yang belum tak apa, selepas ini boleh buat. Dan juga mungkin ada yang bertanya, cikgu, mana datang nota-nota ni? Okey, baik.
Terus terang cikgu cakap nota-nota ini cikgu compile. Okey, cikgu compile daripada banyak sumber, cikgu compilekan dan letakkan setempat dan cikgu pilih yang mana sesuai dan cikgu compilekan. Terus terang cikgu cakap kalau cikgu nak buat sendiri satu persatu ni, okey, cikgu mengajar sejarah form 1 sampai form 5 plus form 5 Pro Max. So total ada 6. Okey, 6 tingkatan. Kemudian kalau kita lihat setiap tu ada berapa total sebenarnya ada berapa bab tahu? Kalau daripada form 1 sampai form 5 Pro Max. Sebenarnya total adalah lebih kurang dalam 69 bab. 69 bab kau. Kan? Nak buat satu-satu. Setahun baru siap. Kan? Betul 69 bab. Okey, jadi sebab itu cikgu hanya compilekan dan letakkan kat sini. So, ya, 69 bab Menangis kalau nak buat tu satu-satu. Okey, jadi cikgu compilekan cepat dan cepat ya. Cepat tu. Baik. Itu Aristotle. Yang kedua, okey, iaitu Ibnu Khaldun. Ini famous. Ibnu Khaldun ni kita tahu dia ada menyatakan tentang sejarah kan dan juga tamadun. Baik, Ibnu Khaldun kata, ya, kedaulatan ini merupakan kekuatan dan kekuasaan sebuah negara kita. Sebuah negara berasaskan semangat. Okey, kata kunci dia semangat kekitaan. Okey, kekitaan bangsanya. Jadi kekuatan semangat kekitaan diiringi dengan kekuatan semangat beragama. Menyebabkan sesuatu bangsa rela berkorban demi mencapai cita-cita yang sama. Nampak tak? Kedaulatan tu ialah apa? Berkaitan dengan semangat kekitaan bangsanya. Semangat beragama. Menyebabkan sesuatu bangsa tu sanggup berkorban demi mencapai cita-cita yang sama. Macam kita lah. Kan? Oleh kerana negara kita ni dah merdeka, kita semua ni sanggup berjuang, berkorban demi negara. Kerana apa? Kerana kita semua ada semangat kekitaan, iaitu semangat ini negara kita. Macam kalau kamu pernah tengok cerita-cerita Kampung Pisang kan? Dia kata apa? Ini Kampung Pisang. Kan? Jadi kita perlu pertahankan Kampung Pisang, dia kata macam tu. Jadi ini negara kita. Kita jadi kita pertahankan negara kita. Pisang memang pisang. Okey. Baik. Itu Ibnu Khaldun. Kata kuncinya semangat kekitaan, semangat beragama dan berkorban demi mencapai cita-cita yang sama. Itu Ibnu Khaldun. Kemudian Jean Bodin. Okey, Jean Bodin ni dia kata, salah seorang daripada ahli falsafah dan ahli politik daripada Perancis. Dia kata apa tahu? Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi. Sama je. Iaitu kekuasaan tertinggi dalam sesebuah negara dan kedaulatan mempunyai sifat yang kekal. Sifat dia kekal dan mempunyai kuasa tidak terbatas. Maknanya kuasa yang tiada had untuk buat undang-undang, untuk mentafsir dan juga untuk melaksanakannya. Jadi itu Jean Bodin kata, kekuasaan tertinggi yang mana kuasa itu kekal dan kuasanya tidak terbatas untuk buat undang-undang. Itu penting, Jean Bodin. Tetapi yang paling penting ialah daripada Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, iaitu Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Tunku Abdul Rahman kata apa? Kedaulatan ini dibina berdasarkan prinsip kebebasan, freedom dan juga keadilan. Keadilan yang sentiasa memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Ini penting. Prinsip kebebasan, prinsip keadilan dan kebajikan kesejahteraan rakyat. Itu penting. Rakyat di sini bukan bermaksud rakyat tu berbangsa Melayu semata-mata, tapi merangkumi rakyat seluruh bangsa termasuklah Melayu, Cina, India, Kadazan dan kaum-kaum Bumiputera serta orang asli yang tinggal di negara kita. Itu dikatakan prinsip kebebasan dan keadilan. Itu Tunku Abdul Rahman. Baik. Dan kita lihat
Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas. Okey. Untuk pengetahuan kamu, kalau tak silap cikgu, Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas ni baru saja meninggal dunia pada minggu lepas ke 2 minggu lepas. Okey. Baru meninggal. Dan beliau adalah ketua hakim negara, bekas ketua hakim negara. Ya, bekas ketua hakim negara. Dia kata apa tahu? Kedaulatan ini merupakan asas, okey, asas negara yang merdeka, okey, dan juga memiliki kebebasan. So kita bebas pada peringkat antarabangsa bersama dengan ada hak. Kita ada hak dan juga kita ada kuasa untuk mengatur urusan dalam negeri. Tanpa, ingat okey, hak dan kuasa tanpa telunjuk asing. Tahu telunjuk? Tahu tak telunjuk? Apa itu telunjuk? Anyone? Apa itu telunjuk? Telunjuk ni. Jari. Ya. Yeah. Jari telunjuk. Ni jari. Jari telunjuk ya. Jari telunjuk. Yes. Maknanya dia kata apa? Negara yang merdeka. Kedaulatan ialah negara yang merdeka, bebas di peringkat antarabangsa, tapi paling penting, okey, ada hak dan kuasa untuk atur urusan sendiri tanpa diarah oleh orang asing. Tanpa telunjuk asing tu maknanya apa? Tanpa diarah, tanpa dipengaruhi oleh kuasa asing. Means merdeka lah. Bukan lagi dijajah. Itu tanpa telunjuk asing. Okey, itu Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas. So, seandainya kalau katakan kamu nak buat short notes berkaitan benda ni, kamu boleh just ambilkan nama-nama yang ada ni dan kemudian kamu just letakkan di sebelahnya, iaitu perkataan-perkataan kata kunci yang cikgu dah bulatkan tu. Contohnya, kalau kita lihat contohnya Jean Bodin ni, kamu ambil kekuasaan tertinggi, kemudian dash kekal, dash kuasa tidak terbatas. Okey, kuasa tak terbatas. Cukup. Sebab nanti kamu boleh buat huraian. Okey, itu cara dia. Kemudian begitu juga kalau kamu boleh ambil yang Tunku Abdul Rahman. Okey, Tunku Abdul Rahman biasanya dia short formkan TAR, betul? Tunku Abdul Rahman. So TAR dia buat apa? Okey, kita ambil TAR, okey, prinsip kebebasan, keadilan, kemudian memperjuangkan kebajikan, kesejahteraan rakyat. Itu. Maknanya mudah untuk kamu faham dan membezakan antara 5 tokoh ni. Itu cara dia. Okey, untuk mudah nak ingat. Okey, ingat cikgu lupa nak pesan sebenarnya lah dalam grup. Sebenarnya form 5 ni kalau boleh kamu ada satu buku khas, okey, untuk nota dalam kelas ini. Jadi itu sebenarnya. Kalau boleh itu bukan untuk cikgu, itu untuk kamu. Untuk kamu. Ingat siapa yang buat dia dapat. Siapa yang tak buat dia tak dapat. Ingat. Okey, cikgu tak pernah memaksa, tapi siapa buat dia dapat. Okey. Baik. Begitu juga Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas, kamu boleh ambil okey kata kunci itu, asas negara yang merdeka, kebebasan, hak dan kuasa tanpa telunjuk asing. Itu kata kunci yang senang nak ingat. Jadi kalau nak suruh setiap ayat tu kamu nak ingat memang susahlah. Ambil kata kunci tu ya. Alright. Seterusnya, ada berapa jenis kedaulatan? Okey. Baik, kalau kita lihat di sini, setiap negara mempunyai hak untuk menentukan bentuk dan jenis kedaulatan diamalkan. Ada 4 jenis kedaulatan. Ingat ada 4, iaitu kedaulatan first traditional, kemudian yang kedua lawan dia iaitu kedaulatan moden. Kemudian ada kedaulatan undang-undang dan juga ada kedaulatan antarabangsa. So ada 4. Okey, mudah nak ingat. Kamu keluarkan je. 4 jenis: traditional, modern, undang-undang, antarabangsa. Okey, traditional lawan dia modern, kemudian undang-undang, kemudian antarabangsa. 4. Okey, itu jenis kedaulatan. Alright. So kita pergi satu-satu dulu kepada kedaulatan tradisional. Yang tradisional ni maknanya yang tradisional, yang lama-lama punya tu. Kedaulatan tradisional tu merujuk kepada apa? Sistem pemerintahan berkuasa. Ingat, dulu-dulu tradisional, pemerintahan mereka adalah berkuasa mutlak.
Untuk menguasai segala urusan negara. Kuasa memang mutlak. Kuasa kepada siapa? Kepada raja. Dan ianya telah wujud sejak tamadun awal manusia lagi dah ada. Okey. Dan kedaulatan negara kita berpaksi, maknanya bertumpu. Berpaksi tu maknanya bertumpu. Bertunjangkan. Itu berpaksi ya. Berpaksi kepada siapa? Kedaulatan raja-raja Melayu. Maksudnya, kalau sesuatu negara itu berdaulat, kerana raja-raja tu yang berdaulat. Kalau negara itu berdaulat, maknanya raja-raja itulah yang berdaulat. Itu maksudnya. Okey. Dan kedaulatan ini terletak pada kekuasaan dan kewibawaan raja, sebab raja adalah pemerintah yang mempunyai kuasa yang tertinggi. Okey, tang mana agak-agaknya yang kamu tak faham? Okey, Umairah Balkis. Okey, dia tanya. Yang mana satu yang kamu tak faham? Yang berpaksi. Okey. Kedaulatan negara kita berpaksi pada kedaulatan raja-raja Melayu. Contoh. Baik, contoh raja-raja Melayu. Kenapa pakai pen? Okey, baik. Raja-raja Melayu. Okey. Berdaulatnya dia, okey, maknanya kalau katakan, okey, negara, contoh Melaka, kita ambil Melaka ya. Kesultanan Melayu Melaka tu, orang kata, oh hebatlah negara yang berdaulatlah, Kesultanan Melayu Melaka. Kenapa Kesultanan Melayu Melaka tu berdaulat? Kerana rajanya berdaulat. Rajanya ada kuasa tertinggi. Bukan terletak pada benda-benda lain, tetapi pada sultan tu sendiri. Sultan tu berdaulat. Maknanya apa? Sultan tu bebas buat undang-undang, sultan tu bebas memerintah. Ya, semua depends pada raja. Betul, Nash. Semua depends pada raja. Jadi seandainya raja itu di bawah satu lagi raja besar, di bawah satu lagi raja besar, bermakna dia tidak lagi berdaulat. Dia telah daulat dia ada pada kerajaan atau raja yang lebih besar tu. Contoh, kedaulatan Kedah Tua. Kedah Tua dulu, duduk dan rela duduk di bawah Sriwijaya. Sriwijaya maknanya kedaulatan Kedah Tua tu terletak pada Raja Sriwijaya, bukan Raja Kedah Tua. Nampak tak? Sebab Raja Kedah Tua telah dikuasai oleh Raja Sriwijaya. Jadi itu yang berpaksi kepada kedaulatan raja. Jadi ya, kena jajah. Ya. Sebenarnya Kedah Tua dulu adalah sebahagian daripada Sriwijaya dulu. Sebahagian daripada Sriwijaya. Kedah Tua jadi itulah yang berlaku. So itu maksud berpaksi. Maknanya it depends. Kalau bahasa mudahnya kata Nash, kedaulatan negara tu depends kepada kedaulatan raja. Raja berdaulat, negara tu berdaulat. Itu senang ceritalah kedaulatan tradisional. Dan daulat raja itu dikukuhkan lagi. Dikukuhkan lagi dengan taat setia oleh rakyat. Maknanya kalau dia dah raja itu dah memang berdaulat, dah powerful memerintah, rakyat bertambah lagi dengan cara apa? Taat setia kepada raja. Rakyat begitu setia kepada raja. Jadi itu menambahkan lagi kedaulatan, ketertinggian kuasa raja itu. Lagi besar, lagi ramai rakyat dia, maka lagi tinggilah kedaulatannya. Sebab itu Kesultanan Melaka dulu sangat berdaulat. Kerana apa? Kesultanan Melaka dulu raja dia daripada Singapura sampailah ke Patani, sampai ke Krabi itu semua kan. Itu semua termasuk Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu semua. Itu semua Melaka punya. Kemudian Sumatera. Daripada Aceh sampai ke Palembang, separuh Sumatera itu Melaka punya. Berapa banyak rakyat tu? Jadi sebab itu Kesultanan Melaka dulu sangat berdaulat sehingga negara Cina pun, kerajaan Cina menghormati Kesultanan Melayu Melaka. Itu dulu. Tradisionalnya ya.
diperkukuh oleh taat setia rakyat. Anda semua adalah rakyat yang setia, betul? Itu bukti anda anda sangat setia dan anda rakyat yang baik. Okey. Itu kedaulatan tradisional. Bagaimana dengan kedaulatan moden pula, cikgu? Okey, kedaulatan moden kalau kita lihat, dikaitkan dengan idea kemunculan negara bangsa. Selepas revolusi keagungan di England dan juga selepas revolusi di Perancis. Ini tentang revolusi ini kita belajar semasa tingkatan 4 hari tu kan, dalam bab 2. Maknanya apa? Kedaulatan moden ni berasaskan negara bangsa. Macam mana tu? Okey. Kedaulatan dikaitkan dengan hak rakyat. Dia bukan pasal raja lagi. Okey, kedaulatan moden adalah bukan pasal raja tapi pasal rakyat. Hak rakyat dan kerajaan yang ada perlembagaan. Maksudnya di sini, kedaulatan moden dia tidak mengutamakan raja lagi. Dah tak ada raja. Kedaulatan moden dah tak guna pakai raja. Dia guna apa yang diinginkan oleh rakyat. Dan tubuhkan kerajaan yang ada undang-undang dipanggil perlembagaan. Itu yang dikatakan kedaulatan. Jadi, selepas Perang Dunia Pertama, kedaulatan ini dikaitkan dengan nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Iaitu semangat cinta akan negara yang menggunakan unsur persamaan rumpun. Kita kata persamaan rumpun, persamaan rumpun bangsa dan bahasa untuk membentuk negara masing-masing. Ini adalah kedaulatan moden. Contohnya apa? Contohnya kalau kita lihat macam, kita ambil yang paling dekat lah. Kita ambil Indonesia. Indonesia ada raja tak? Indonesia ada raja tak? Indonesia tak ada raja kan? Indonesia tak ada raja. Jadi, macam mana mereka boleh berdaulat kalau tak ada raja? Mereka menggunakan negara bangsa. Iaitu mereka mementingkan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Jadi mereka utamakan hak rakyat dan kerajaan perlembagaan. Dan macam mana boleh timbul hak rakyat ni? Sebab selepas the First World War, selepas Perang Dunia Pertama yang dimentionkan kat sini, selepas Perang Dunia yang pertama tu, kedaulatan dikaitkan dengan nasionalisme, iaitu semangat cinta akan negara. Kita tengok dekat Indonesia, kamu mungkin belajar masa form 4 iaitu tentang Presiden Soekarno. Pernah dengar Soekarno tu kan? Presiden Soekarno tu, dia yang telah meniupkan semangat rakyat Indonesia. Jom kita bangun untuk merdeka selepas Perang Dunia Kedua. Selepas Jepun balik. Jepun dah kalah, Jepun balik. Soekarno kata apa? Kita isytiharkan kita telah berdaulat. Kita telah merdeka. Tak apa Azad. Nanti kita belajar. Kita telah merdeka. Jadi merdeka berasaskan apa? Kita ini ada persamaan. Kita ni semua rakyat Indonesia. Kita ni semua gunakan bahasa Indonesia. Kan? Jadi kita semua boleh menjadi rakyat Indonesia, maka kita bentuk negara Indonesia. Jadi itu katanya. Jadi kita semua sama-sama menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita pun boleh membentuk negara bangsa kita. Jadi itu yang diorang. Betul. Seriously. Sebenarnya Azim, Indonesia dulu ada raja. Tapi bila datang saja Belanda telah menghapuskan sistem pemerintahan beraja itu. Jadi mereka melaksanakan sistem gubernur, sistem gubernur dan juga sistem presiden semua kan. Kerabat ada lagi tapi dah tak ada kuasa. Beza dengan Malaysia. Malaysia
raja-raja masih ada berkuasa, kerabat-kerabat diraja pun masih ada. Tapi Indonesia tinggal kerabat-kerabat aja. Kuasa tak ada. Memang tak ada. Jadi itu. Mereka membentuk negara berasaskan bangsa Indonesia. Persamaan rumpun bangsa ya. Dan bahasa untuk membentuk negara. Ya. Betul Irina, iaitu Soekarno dia adalah seorang yang pandai berpidato. Sekali dia speech, bergegar satu stadium. Apabila rakyat Indonesia berkumpul dalam stadium, dia punya speech tu, beria-ia speech dia dan menaikkan semangat menyebabkan bergegar stadium. Stadium Bung Karno katanya. Jadi itulah kelebihan orang yang bernama Soekarno. Soekarno. Ya, warna pakaiannya juga warna bendera Indonesia nih. Ya kan, bendera Indonesia dia merah dengan putih. Udah ada aja lah kau nih kan Yasmin. Baik. Baik. Korea. Baik. Okay. So, sebab ramai sangat suka K-pop kan. Suka K-pop, semua suka dengan Korea pun semualah. Nak makan pun makanan Korea. Nak tengok drama pun drama Korea. Nak dengar lagu pun BTS lah, Blackpink lah pun semua kan. Baik, terus lanjut cakap. Korea tak ada raja. Dulu ada raja. Perasan tak kalau kamu tengok drama-drama Korea daripada kerajaan Joseon lah apa semua kan. Sekarang mana ada? Sekarang kan Korea guna presiden. Yes. Korea handsome dan cantik cikgu. Ya, Korea memang handsome dan cantik. Tapi dia tak boleh lawan handsome kita. Okay, itu Aizat, itu fakta. Tak boleh lawan kita punya handsome. Okay. Jangan tanya cikgu. Presiden Korea siapa? Cikgu tak tahu. Okay. Tak masuk dalam buku. Tak boleh lawan cikgu. Shut up. Muka Korea bukan tandingan muka Jawa. Cikgu suka fakta tu. Tu fakta fakta. Okay, itu fakta. Okay. Kalau cantik-cantik, okay, perempuan-perempuan Korea tu kan, tak boleh lawan. Tak boleh lawan cantiknya pelajar-pelajar dalam kelas form 5 cikgu ni. Kelas form 5 cikgu ni tak boleh lawan. Kan? Apa buktinya? Oh, betul. Ada yang nak kata minta bukti Buktinya mudah je. Kalau cikgu tengok, okay, bukan BTS, Blackpink apa semua kan, tak ada pun rasa insecure. Tapi bila budak-budak kelas ni buka kamera je, rasa insecure babe. Kan? Lain macam. Tak boleh. Kan? Okey. Sekolah jaga cikgu. Alamak. Okey. Okey. Ya. Itu baru berapa orang aja tau. Belum semua buka. Kalau semua buka, saya bilang, korang cikgu biarkan terbuka, cikgu yang tutup kamera. Goyang babe, goyang. Kan? Bukan bergetar tulang rusuk dah. Belaga tulang rusuk. Bukan bergetar belaga. Okey. Okey. Dah. Sudah. Okey. Sudah. Alright. Ada je korang ni. Baik. Alah. Nak gurau. Okey. Baik. So, itu berkaitan dengan hampir kencing dah nanti. Kita lihat. Okey, kedaulatan. Okey, pertama, kedaulatan tradisional. Yang kedua, kedaulatan moden. Yang ketiga, kedaulatan undang-undang. Okey, kedaulatan undang-undang. Maksudnya apa? Kerajaan dan rakyat terikat oleh undang-undang yang perlu dipatuhi. Betul. Okey, kita memang negara bebas, merdeka. Tapi bukan maksud bebas tu maknanya boleh buat sesuka hati. No. Okey, perlu mematuhi undang-undang sedia ada. Dan dipanggil kedaulatan, maknanya ketertinggian undang-undang ni. Okey, ini untuk apa? Menjamin keadilan dalam kehidupan bermasyarakat serta menjadikan negara kita aman, stabil dan juga makmur. Bayangkan kalau undang-undang tidak diletakkan setinggi-tingginya. Orang boleh sesuka hati melanggar undang-undang. Apa yang akan berlaku pada negara kita? Huru-hara. Tak stabil. Jadi itulah yang berlaku. Sedangkan ada undang-undang pun, kematian berlaku.
Contoh macam ada budak 7 tahun tu kan, yang kena dera oleh ibu kandung sendiri dan juga bapa tiri. Bayangkan kita ada undang-undang macam tu, ada juga orang yang sanggup melanggar undang-undang dengan perbuatan mendera dan membunuh. Bayangkanlah, kan? Apa nak jadi dengan manusia sekarang ni? Kalau tak ada undang-undang lagi teruk. Okay. Bila baca tengok kisah dia sedih, kesian dia. Kan? Umur 7 tahun apalah yang dia tahu. Kan? Uish, itu kalau jatuh kanun keseksaan tu sama ada hukuman hukuman 20 tahun penjara tau, atau penjara seumur hidup. Ataupun hukuman keteli gantung. Itu ya. Jadi itu kalau disabitkan bersalah lah. Okay, hati-hati ya. Baik. Kemudian ini tentang kedaulatan undang-undang di mana badan kehakiman, kehakiman pula mestilah bebas dan berwibawa diwujudkan untuk memelihara dan melaksanakan kedaulatan undang-undang. Kehakiman mesti bebas, berwibawa, untuk pelihara dan laksanakan undang-undang. Dan kedaulatan undang-undang menjadi prinsip keempat dalam rukun negara kan. Itu pentingnya. Kedaulatan undang-undang dan terakhir kesopanan dan kesusilaan. Idina Damia. Idina Damia tanya, seumur hidup tu sampai dia mati ke? Baik. Sebenarnya begini. Cikgu ada baca berkaitan dengan seumur hidup ni ya. Sebenarnya penjara seumur hidup bukanlah penjara sampai mati. Tapi sebenarnya penjara seumur hidup tu adalah penjara selama dia selama mana dia umur dia pada ketika mula-mula dia menjalani hukuman itu. Ya, betul. Itu Azim Syakir tepat. Kalau umur kita 25 tahun, kita kena tangkap, maka seumur hidup tu maksudnya kita kena duduk situ 25 tahun lagi. Kalau umur kita masa ditangkap tu ada 30 tahun, maka seumur hidup tu bermaksud dia kena penjara 30 tahun. Dia macam tu. Itu yang dimaksudkan seumur hidup. 1 tahun mana ada baby buat ni, buat jenayah. Apalah kau ni Dina kan. Umur 1 tahun duduk penjara tu. Yalah. Mana ada. Itu maksud penjara seumur hidup ya. Penjara seumur hidup. Alright. Itu kedaulatan undang-undang ya, seumur hidup. Alright. Dan seterusnya kita lihat kedaulatan antarabangsa. Okey, kedaulatan antarabangsa. Baik, ini sebenarnya kedaulatan antarabangsa ni merujuk kepada apa tahu? Okey. Memang peliklah. Okey. Merujuk kepada pengiktirafan PBB. Pengiktirafan PBB kepada negara, sesebuah negara lain. Dan pengiktirafan ini tidak boleh dicabuli. Maknanya tidak boleh ditentang oleh negara lain. Dan dalam Deklarasi Hubungan Persahabatan PBB pada 1970 mengesahkan prinsip persamaan kedaulatan dari segi undang-undang. Dan keanggotaan negara kita. Negara kita dalam PBB, keanggotaan negara kita, maknanya negara kita telah menjadi anggota PBB. Ini bukti bahawa dunia mengiktiraf negara kita. Mengiktiraf negara kita sebagai negara yang bebas, merdeka dan berdaulat. Jadi itu keanggotaan negara kita. Jadi PBB, kita sebenarnya telah join PBB sejak awal tahun 1957. Kalau tak silap cikgu, lebih kurang dalam 12 hari ke 13 hari. 2 minggu atau 3 minggu selepas kita merdeka, negara kita telah diterima untuk menjadi anggota PBB. Anggota PBB yang kalau tak silap cikgu, yang ke-82. Kalau tak silap cikgu ya. Jadi itu kedaulatan antarabangsa means PBB juga iktiraf negara kita sebagai negara yang merdeka. Maknanya negara kita ada maruah. Sebab orang lain, negara-negara lain pun pandang kita berdaulat, harus dihormati. Bebas. Mereka menghormati kebebasan kita untuk mentadbir, kebebasan kita untuk buat undang-undang.
Jadi kita ada maruah. Negara kita ada maruah. Negara kita ada kedaulatan. Itu maksud dia. Okey. Jadi itu berkaitan dengan kedaulatan. Kedaulatan negara. Baik. Ada soalan nak tanya? Berkaitan dengan kedaulatan. Ada 4 Ingat ada 4. Traditional, modern, kemudian kedaulatan undang-undang dan kedaulatan antara bangsa. Okey. Senang nak ingat. Ini senang nak ingat lah. Okey, senang nak ingat. Alright. So itu tentang kedaulatan. Baik. Kemudian kita pergi kepada 1.2. Inilah nota-nota yang kamu semua tegur Oh, ada macam-macam, cantik-cantik semua Okey. Baik. Apakah ciri-ciri ciri-ciri negara yang berdaulat? Yang dikatakan negara berdaulat tu maksudnya apa? Iaitu negara berdaulat mesti ada pemerintahan dia, ada sempadan dia, ada undang-undang dia dan ada rakyat yang menjadikan negara kita sebagai sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Maknanya apa? Mesti ada pemerintahan, mesti ada sempadan, mesti ada undang-undang dan juga mesti ada rakyat. Okey, cikgu bulatkan kat sini, mesti ada pemerintahan, okey, mesti ada sempadan, kemudian mesti ada undang-undang dan juga mesti ada rakyat. Okey, mesti ada rakyat. Okey. So kita lihat satu-satu. Mempunyai pemerintahan. Pemerintahan negara yang berdaulat, okey, mesti maknanya ada pemerintahan lah. Pemerintahan negara yang berdaulat diwujudkan untuk apa? Menjaga. Pemerintahan untuk apa? Untuk jaga kestabilan dari sudut politik, menjaga keamanan, okey, dan juga pertahanan dan juga ekonomi. Nak jaga semua sudut lah. Senang cerita. Dan pemerintahan ini perlu dijalankan secara teratur. Maknanya satu persatu. Bukannya main hentam je. Bukannya suka-suka hati. Kena ada teratur. Dan Malaysia sebagai sebuah negara persekutuan amalkan 2 perkara. Iaitu sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Ingat 2 ni. Okey, soalan Aizat. Okey, cikgu sekarang negara jadi macam mana? Okey. Buat masa sekarang ini negara kita adalah mengalami darurat politik di mana segala jawatan-jawatan yang ada telah digantung, jawatan-jawatan menteri semua, dan ini untuk memberikan kebebasan kepada para menteri semua untuk menjalankan tanggungjawab menjaga kebajikan rakyat bagi menghadapi kes COVID dan juga kes banjir. Jadi nak kata pemerintahan tu ada, masih ada. Tapi digantung sementara. Itu dikatakan darurat digantung sementara. Supaya semua orang beri tumpuan kepada masalah negara. Bukannya sibuk-sibuk nak nak berebut jawatan lah, nak jadi Perdana Menteri lah kan. Sudahnya cikgu rasa apa tahu kadang-kadang kan. Diorang ni semua turun je lah. Bagi aku je lah naik Perdana Menteri. Korang setuju tak? Ada. So, okey. Maknanya kalau cikgu naik, korang pun dapat pangkat lah. I see. Okey. Faham dah sekarang. Yeah. Nanti Pak Pepik tepi saya. Alright. Umairah jadi PA cikgu lah, PA. Kan? Okey. Baik. Dan, okey. So, nak PM juga boleh. Kan? Suka hati kau lah, Azad. Okey. Baik. Ketua utama negara kita. Ketua utama siapa? Ketua utama negara kita ialah Yang di-Pertuan Agong. Kita tak boleh elak, okey. Negara kita ni ada gabungan kedaulatan tradisional dan moden. Di mana masih ada raja tapi ada juga hak rakyat yang dipentingkan. Nampak tak? Ketua utama negara kita memang agung tetapi ketua kerajaan ialah Perdana Menteri. Yang dibantu oleh Jemaah Menteri. Inilah dia adanya pemerintahan. Kalau tak ada pemerintahan ni, siapa yang nak perintah? Nak harap kita, kalau kita naik Perdana Menteri, contohlah contoh. Cikgu naik Perdana Menteri, korang semua nak ambil menteri seorang satu. Ada Menteri Kebudayaan lah, Aizat Menteri Sukan lah, kan?
Kemudian Umairah jadi menteri keluarga dan wanita dan keluarga. Kemudian okey, kemudian Yasmin menteri sukan. Uish, kalau Yasmin menteri sukan, berebut semua orang nak bersukan. Okey. So jadi itu yang jadi masalah lain pula kan. Jadi kita akan dapat kuasa dan tak tahu nak buat apa. Jadi itu jadi satu masalah ya. Jadi kena berikan pada orang-orang yang mahir dalam pemerintahan dan pentadbiran. Kalau yang gila kuasa, kan, tak tahulah nak cakap, kan. Tak tahu nak cakap lah kan. Entah apa yang nak dengan kuasa entah. Okey. Yang kedua, tadi ada pentadbiran. Yang kedua, yang tadi pentadbiran pemerintahan. Yang kedua, mesti ada sempadan, ada border. Ada border. Negara kita mesti ada border, barulah dikatakan sebagai sebuah negara yang berdaulat. Okey. Baik, contohnya sempadan. Sempadan tu apa? Sempadan tu ialah garis pemisah antara negeri atau negara. Garis pemisah Dan Malaysia macam warna eyeshadow. Oh, okey. Baik. Amboi, nak juga eyeshadow. Biasa pakai eyeshadow ke Edina? Okey. Baik. Malaysia merupakan negara yang berkongsi sempadan darat, air dan udara dengan negara jiran kita. Sempadan kita siapa? Kita ada Thailand, kita ada Singapura, kita ada Indonesia dan juga kita ada Brunei. Tu semua negara jiran kita. So macam mana nak jaga kedaulatan kita? Mesti ada sempadan lah. Ini kawasan kami, itu kawasan kamu. Ini kawasan Malaysia, ini kawasan Brunei. Jaga kawasan masing-masing. Perlu ada sempadan ya. Dan sempadan Malaysia ini diakui oleh masyarakat antarabangsa, khasnya PBB. Dan penentapan sempadan ini untuk memudahkan urusan pemerintahan, pentadbiran, kemudian juga pertahanan, pembangunan dan juga ekonomi negara kita. Most of sempadan-sempadan negara kita ni dipisahkan oleh sungai dipisahkan oleh sungai. Sungai menjadi sempadan bagi negara kita. Okey, kalau bergaduh cikgu antara negara apa yang jadi? Kalau bergaduh antara negara kebiasaannya akan berlaku peperangan lah. Peperangan dan ketegangan hubungan. Tapi biasanya kalau negara-negara jiran ni, kita jarang nak bergaduh beria-ia sebab kita anggap macam gurau-gurau abang adik lah. Contoh yang selalu kita lihat selalu orang-orang Malaysia dia selalu membuat lawak tentang Singapura. Buat lawak tentang Singapura, kemudian buat lawak tentang Indonesia. Orang Indonesia pula claim macam-macam. Oh, batik itu daripada diorang lah. Kemudian tempe daripada diorang lah apa semua kan. Jadi berlaku ketegangan kaum. Ketegangan antara negara. Tapi perlu ke sampai perang? Tak ada. Tak ada. Nak perang-perang apa, Azim? US versus Iraq. Itu rumors lah, rumors. Rumors. But off record lah sebenarnya, jap. For your information lah, off record lah sebenarnya. Sekarang ni tahun 2021 kan. Just wait for another 5 or 6 years. 5 or 6 years akan kemungkinan besar akan berlaku satu perkara yang besar. Whether ianya adalah mungkin perang dunia, mungkin juga akan berlaku pandemik yang lebih besar, atau mungkin juga berlaku perubahan norma secara besar-besaran. Ya, betul. Jadi itu memang ya betul. So we have to be very prepared dan juga ini pesanan daripada cikgu lah. Apa yang kita patut buat adalah apa yang kita buat sebenarnya adalah kurangkan berhayal. Maknanya kurangkan hiburan-hiburan ni. Hiburan-hiburan semata-mata semua kan kurangkan. Mungkin juga NASA kata ada meteor yang besar akan coming. Jadi kurangkan hiburan ni, dekatkan diri pada penyucian diri, penyucian hati. Itu yang cikgu sarankan lah. Secara umumnya. Kita tak tahu apa yang akan berlaku. So just be prepared lah. Bersedia. Right. Kita teruskan. Selain daripada adanya
pemerintahan adanya sempadan. Yang seterusnya paling penting adalah mesti ada perundangan. Sebuah negara, sebuah ciri-ciri negara yang berdaulat mesti ada undang-undang. Kerana apa? Undang-undang ni, sistem perundangan menjadi asas kepada peraturan negara. Kalau tak ada, hampir hancurlah. Dan perundangan ini penting untuk memelihara kesejahteraan. Okey, menjamin keadilan dan juga paling penting untuk melindungi rakyat. Paling penting sebenarnya undang-undang ni untuk melindungi rakyat. Jadi asas kepada negara kita, asas kepada sistem perundangan negara kita adalah Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan negara lah. Yang menyatakan tentang ketua negara ialah agung, ketua pentadbiran ialah Perdana Menteri, kemudian juga agama rasmi kita agama Islam, kemudian juga bahasa rasmi kita ialah bahasa Melayu. Itu semua adalah dalam Perlembagaan Persekutuan. Dan parlimen, macam kita belajar itu, parlimen tanggungjawab dia menggubal dan menentukan sistem perundangan negara kita. Apa itu menggubal? Membuat atau mencipta undang-undang, membuat undang-undang. Kat mana? Parlimen, itu negara kita. Alright? Dan yang terakhir iaitu mestilah ada mempunyai rakyat. So 4 perkara iaitu ada pemerintahan, ada sempadan, kemudian ada undang-undang dan paling penting ada rakyat. Tak guna semua benda di atas kalau tak ada rakyat. Kosong negara ni. Okey. Jadi rakyat, siapa rakyat? Rakyat ialah penduduk sesebuah negara dan rakyat mestilah terikat dengan undang-undang dan peraturan yang telah dikuatkuasakan oleh pemerintah. Macam kita sekarang lah. Kalau kita ni memandang undang-undang kerajaan itu sebagai satu undang-undang dan peraturan yang perlu dipatuhi, kita akan ikut. Contohnya apa? Jaga SOP. Kemudian kita kena duduk rumah kalau tak perlu tak ada urusan. Kemudian kita juga perlu apa? Jaga jarak. Okey. Jadi itu undang-undang. Siap pakai mask. Kalau tak ikut kena denda. Itu undang-undang. Adakah undang-undang tu menyusahkan? Tidak. Undang-undang tu sebenarnya untuk apa? Menjaga keamanan rakyat sebenarnya. Okey. Hari ni kes berapa? Tak tahu. Anyone here ada info? Kes hari ni berapa? Rasanya banyak juga ini kot. Kan? Tak dibenarkan macam mana cikgu? Ya. Kalau ada urusan tapi tak dibenarkan, okey, urusan tu biar benar-benar penting baru boleh keluar. Ya. 4,000 lebih. 4,000 lebih. Bayangkanlah. Okey, bayangkan jarak jauhnya. Ya ke 4,000 lebih? Okey. Confirm. Okey. Confirm ke? 4,000 lebih. Ke berapa ribu? FB cakap 3. Uish, FB cakap 345. FB yang cakap 345. Okey, so kalau kita lihat hari ni berapa? 2 Februari kan? Ya. Hari ni 2 Februari iaitu 3,455. Okey, 3,455 kes. Okey, jadi rakyat perlu patuhi undang-undang seperti mana yang dikuatkuasakan oleh pemerintah untuk jaga SOP semua supaya tidak merebaknya COVID. So itu kita sebagai rakyat lah, kita yang kena buat. So rakyat ini mungkin terdiri daripada pelbagai kaum, agama, dan juga adat resam. Selangor always number one, Nash. Sebelum ni pun Selangor 3,400, 3,200 biasa. Kan? Kita always win. Selalu menang. Okey. Okey. Kurang okey, ya. Okey, so rakyat mereka disatukan melalui satu bahasa dan kebudayaan, rukun negara serta identiti nasional yang samalah. Kita. Itu Selangor. Tapi macam mana sekalipun, sebab itu kita peringatkan pada diri kita semua bahawa kita tak boleh ambil mudah tentang COVID-19 ni. So kita kena follow SOP, follow apa yang telah diberitahu oleh kerajaan dan kita sebagai rakyat
kita belajar tentang kedaulatan negara, kita tahu bahawa undang-undang itu bukan untuk susahkan kita, tapi untuk menjaga kesejahteraan rakyat. So follow lah. Follow. Okay. Itu paling penting. Kita sebagai rakyat. Dan kita lihat hari ni yang terakhir kita nak lihat iaitu 2 terms yang kamu kena ingat tentang raja perlembagaan dan demokrasi berparlimen. Apa tu? Raja berperlembagaan bermaksud raja, pemerintahan beraja yang sebenarnya dia ikut perlembagaan persekutuan. Maknanya raja pun kena ikut undang-undang. Raja kena ikut undang-undang. Ingat beza dengan pemerintahan tradisional tau. Pemerintahan tradisional dulu, raja yang buat undang-undang. Raja buat undang-undang. Tapi dalam sekarang ni raja berlembagaan maksudnya apa? Raja tu dia akan bertindak mengikut peruntukan perlembagaan ataupun peruntukan undang-undang. So ada 3 institusi beraja yang disebut dalam perlembagaan persekutuan iaitu yang di-Pertuan Agong pada peringkat persekutuan, institusi beraja pada peringkat negeri dan juga ada majlis raja-raja. Okey. Okey, kalau raja tak ikut undang-undang apa jadi? Sebenarnya kalau raja tak ikut undang-undang, maka raja juga boleh dihadapkan ke mahkamah jika sekiranya melanggar undang-undang jenayah. Boleh. Okey, dibawa ke muka pengadilan, ke mahkamah. Itu memang ada dia punya undang-undang dia. Yes. Baik. Demokrasi berparlimen. Ya, bermaksud demokrasi yang dijalankan secara perwakilan melalui proses pilihan raya. So, itu yang berkaitan dengan kedaulatan dan juga ciri-ciri negara yang berdaulat. Okey, baik. Cikgu nak bagi satu assignment. Okey, satu assignment untuk semua pelajar tingkatan 5 KSSM ini. Okey, apa yang assignment kamu adalah cikgu minta kamu semua, bukan sekarang. Cikgu nak as a assignment, cikgu nak kamu buat mind map berkaitan dengan 4 perkara ini. Iaitu tentang konsep kedaulatan yang pertama, yang ini. Mind map kamu, konsep kedaulatan. 1, yang ini bahasa Yunani, 1, 3, 4 ni kan, mind map. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pandangan tokoh. Pandangan tokoh. Kemudian yang ketiga, iaitu berkaitan dengan jenis kedaulatan. Jenis kedaulatan, mind map mind map. Dan juga satu lagi iaitu berkaitan dengan ciri negara yang berdaulat. Yang ini. Ciri negara yang berdaulat. So, hadiahnya, sebab cikgu rasa dah sampai waktunya untuk cikgu memberi kan. Hadiahnya, seandainya siapa yang buat yang ada hadiah, mestilah ada hadiah kan. Hadiah mestilah ada hadiah kan. Takkan sesuka hati je. No. Kena ada. Kena ada. Cikgu kena bagi. Baik. So kita kena buat iaitu ada ada 2 jenis kedaulatan, ada 3 kat sini pandangan tokoh, dan 4. Okey, 4. So ada 4 Baik, kamu boleh buat 4-4. 4-4. Minta kamu buat 4-4 dan cikgu akan pilih mana yang terbaik. Make sure setiap satu tu ada nama. Cikgu nak kamu buat dalam bentuk satu A4 bagi setiap satu ni. Satu A4. 1, 2, 3, 4. Dan berikan pada cikgu. Tulis tangan pun boleh, type pun boleh. Tetapi yang paling menarik, cikgu akan berikan cikgu akan berikan hadiah iaitu ramai yang kata nak makanan kan. Ramai yang kata nak makan. Okeylah. Cikgu akan belanja korang. Cikgu belanja korang makanan melalui Food Panda ataupun Grab Food. Untuk mana-mana yang terpilih.
mana-mana mind map yang paling cantik, mana-mana yang paling cantik dan terpilih, cikgu akan pilih dan cikgu akan belanja. Contoh okey, yang jauh lah Foodpanda je. Contoh kalau katakan kita ada 4 slide kat sini, iaitu 4 mind map. Katakan yang satu tu Amir yang buat, Amir punya terpilih. Yang kedua, yang ini mungkin Yasmin terpilih, Yasmin punya. Yang ketiga mungkin Umairah punya. Yang keempat mungkin Dini Hazirah punya. So, empat-empat orang ni dapat setiap satu. Dan kalau keempat-empat tu memang dia seorang je, contohnya empat-empat tu Umairah yang buat, memang empat-empat memang paling cantik, Umairah pilih, cikgu pilih Umairah punya, so Umairah dapat. Contohnya tu. Ini personal. Okey. Ya. Okey. Iaitu kita ada berapa ni? 1 2 3. Kita ada 25 orang. 24 orang. So cikgu harap okey. PS5. PS5 ni sebenarnya cikgu nak bagi kepada para pelajar yang sebenarnya dapat A dalam sejarah SPM. SPM KBSM tahun ni cikgu nak bagi. InsyaAllah. Okey. Okey. InsyaAllah. Kan, kalau ada kesempatan insyaAllah. Okey. Oh, ya ke? Kan, tapi dalam perancangan lah insyaAllah kan. InsyaAllah. Serius lah. Kan, sesekali apa salahnya kan? Spare part kereta, okey. Baik, okey, sekali lagi penerangan yang cikgu nak buat. Yasmin banyak kali tanya, tidur Yasmin. Okey. Baik. Assignment kamu semua. Okey, yang pertama kamu kena buat mind map. Kamu kena buat peta minda untuk konsep kedaulatan, satu. Okey, kemudian yang kedua pandangan tokoh. Okey, mind map Kemudian yang ketiga adalah jenis kedaulatan. Okey. Dan yang keempat iaitu ciri negara yang berdaulat. Bagus soalan. Deadline tu bila cikgu? Okey, deadline-nya adalah pada next class. Iaitu next class kita adalah pada hari Ahad kalau tak silap cikgu. Yes, pada hari Ahad deadline dia. Okey. Yang ketiga tadi iaitu ni kedaulatan, jenis kedaulatan. Jenis kedaulatan. Nak hantar kat mana? Bagus. Okey. Baik, seandainya kamu dah siap, seandainya kamu buat dalam bentuk kertas A4, kamu boleh boleh snap gambar dan hantar. Tapi kalau kamu buat dekat komputer, kalau kamu guna komputer, contohnya guna PowerPoint ke, guna apa-apalah melalui komputer, kamu boleh send kepada cikgu juga melalui WhatsApp dalam bentuk dokumen. Itu lagi cun lah. Lagi cun. Ingat, okey, kemenangan akan diberi berdasarkan ciri-ciri. Pertama, cantik. Kemudian yang kedua, susunan yang mudah difahami. Okey, dan juga yang ketiga iaitu kemas. Kemas dan kita kata sebagai out of box punya ni lah. Semua okey. Nak hantar macam mana? Semula boleh yang nak hantar. Ada dua cara. Kalau kamu guna kertas, okey, kalau contohnya, kalau kamu guna kertas, kamu tulis, kan, kamu ambil gambar lah, dan snap dan hantar melalui WhatsApp ataupun melalui Telegram. Tapi, kalau cara yang kedua paling baik yang macam Umairah kata, boleh buat dalam PowerPoint, okey, lagi kemas dan save dalam satu dokumen dalam bentuk tak kisahlah PDF ke JPEG ke apa, dan send ke WhatsApp cikgu. Ya, betul. Konsep kedaulatan satu, tokoh satu, jenis kedaulatan satu, ciri kedaulatan satu. Betul Yasmin. Ya Allah, anak siapalah ni. Sejuk hati. Okey. Yes. Setiap seorang kena buat empat-empat tu. Okey. Dan terus terang cikgu cakap, kalau setakat nombor empat kan ni ciri negara. Tapi sebenarnya terus terang cikgu sampai 1.2. Tapi sebenarnya adalah tidak adil kalau cikgu berikan kamu hadiah tu hanya untuk kamu. So kalau hadiah tu, sebenarnya kalau ikutkan hadiah tu, cikgu nak berikan untuk juga family kamu. So kalau contohnya kalau macam family kan, kamu satu family, katakanlah kamu menang keempat-empat tu, cikgu kena bagi satu family bucket lah, macam KFC kan, bagi pada kamu family bucket lah. Jadi itu sebab cikgu rasa dah sampai waktunya lah untuk
Ya, berikan. Betul kan? Untuk apa kan? Jadi cikgu rasa ini adalah masa untuk menghargai usaha-usaha kamu. Menghargai. InsyaAllah, insyaAllah. Murah rezeki cikgu, murah juga rezeki kamu, murah juga. Nota tak boleh gabung semua sekali ya cikgu. Seelok-eloknya tak perlu gabung. Sebab nanti serabut. Tapi kalau kamu boleh buat, ada idea, it's up to you. Cikgu beri kedaulatan kepada kamu untuk buat. Maknanya kebebasan kepada kamu untuk buat. Kan? Okey. Family kamu suka PS5. Okey. Okey, terima kasih untuk makluman Anik. Yeah, it's up to you lah. Okey. 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 Ya ke mana? Saya minat PC. Amboi. Tu hadiah mahal tu sebenarnya tunggu kamu dapat result SPM. Dapat result SPM memang terbaik, insya-Allah cikgu bagi. Okey. Azim, okey, kau minat apa ni? Sudah. Okey. Seram bulu rumah aku. Baik. Okey. Baik. Ada soalan nak bertanya tentang ciri-ciri negara yang berdaulat dan ingatlah tentang assignment itu. Okey, itu assignment kamu. Okey. Saya spend 7K untuk upgrade. Okey. Baik. Itu sebenarnya assignment kamu dan cikgu harap cikgu boleh dapat 24 atau 25. Okey, maksudnya semua hantar. Termasuklah nama-nama yang jarang-jarang ada ni. Okey, termasuklah Adib, Alia ke Amira Aida, Ashraf, Atira, okey, Danish Haikal, even Danush, Amira, Faiz, Nash, jangan lupa Nash. Okey, Najwa, Nur Afrin, Irina Nafisa, Prema, okey, dan juga yang lain-lain. Okey, cikgu harap semuanya boleh hantar. Okey, boleh hantar. Tak nak paksa, so cikgu nak berikan hadiah. So please do the best. Please do the best. I know. Okey, ada jarak masa lebih kurang 5 hari apa semua kan. I think kamu boleh buat. Kan? Boleh, don't worry punya lah. Okey, don't worry. To be fair lah sebenarnya. InsyaAllah. Cubalah. Kan? Ini bukan untuk cikgu, untuk kamu juga supaya kamu faham dan juga ada sedikit insentif iaitu belanja kamu Grab food. Mungkin malam nanti cikgu akan send ni tau. Satu borang borang PDF sorry bukan PDF, borang dalam bentuk Google Form untuk kamu isi nama pelajar dan juga alamat. Supaya cikgu nak kumpulkan alamat tu semua supaya senang cikgu nak buat penghantaran hadiah. Okey? Cikgu akan bagi nanti. Penghantaran hadiah. So jangan lupa. Okey. Tahun ini insya-Allah tiap-tiap bulan ada hadiah. Macam nak minang bunyinya. Yes. Okey Yamin. Okey Yasmin. Sudahlah Yasmin. Kan? Kan? Pergi belajar dulu. Kan? Pergi belajar dulu. Belajar habis-habis. Kan? The best part is bagi 25K. Uish. Okay. Okay. Tak, bak kata mak Yasmin lah, dia kata apa, setakat ni cikgu, anak saya ni, ujian saya ialah anak saya ni ujian belajar lah, tapi ujian berlaki berpower ni belum lagi. Ui, mak dia terus terang dengan cikgu. Bagus rupanya. Okay. Okay. Baik. Hopefully lah, harap-harap moga tidak ada ujian kepada mak bapak dia. Pening nanti kan. Okay. Baik, ada soalan. Silakan. Ada apa soalan nak tanya? Kan? Kelakarlah hari ni ada tips orang pemujang. Tak, ada orang ada orang cikgu beli lauk tadi. Kemudian ada orang kan cikgu beli semua. Kemudian kata dia kata apa? Dia pandang banyak kali tau yang orang yang niaga tu. Kenapa? Dia kata macam Beto Kushairi tu. Beto Kushairi? Beto Kushairi, apa tu cikgu tengoklah Beto Kushairi. Oh, rupanya Beto Kushairi yang apa? Berlakon cerita KL Gangster Underground tu kan. Beto Kushairi. Ada ke? Tak ada lah. Ada sikit ke? Oh, okey. Oh, ya ke?
Jadi dah habis dah. Okey, itulah. Betul Syari ya. Macam-macam lah kan. Biarlah kan. Okey. Macam ada soalan kat TikTok ni. Amboi. Bougainvillea Oh, okey. Bougainvillea, I see. Okey. Taklah kan. Saya bukan Syah lah. Dia dalam kategori apa? Apa ni? Syah. Muka cikgu banyak mix. Okey, baik kan. Tak payahlah. Cikgu tak handsome, tak boleh lawan muka. Cikgu tak boleh lawan korang. Memang insecure, serius kan. Tak boleh lawan korang, tak boleh lawan apa handsomenya Amir ke, Aizat ke, Faiz ke, Ashraf ke. Tak boleh lawan. Kan. Kalau cantik memang tak boleh lawan. Prema punya cantik, Prema Paramasinggam ni, kemudian Dini Hazira punya cantik, Yasmin, tak boleh. Kan. Jangan buka kamera, jangan buka kamera. Insecure. Takut. Kan, takut. Kan. Belaga tulang rusuk, bukan bergetar belaga. Belaga tulang rusuk. Okey. Baik. Nah. Kalau handsome cikgu tak adalah single. Yalah. Macam cikgu lah kan. Cikgu single 3. Okey, baik. Dah. Okey, baik. Okey, itu saja pada hari ini. Okey. Okey, baik. So, okey, itu saja pada hari ini. Kita akan sambung lagi pada hari Ahad dan jangan lupa boleh hantar assignment tu pada bila-bila masa. Okey. Okey. Omboy je. Kalau isi kosong, kalau biarkan kosong apa ada isi syaitan ni Azim. Suka tikau je. Okey. So tolong hantar sebelum hari Ahad. Okey dan cikgu akan tinggalkan kamu. Okey. Baik. Betul cikgu pakai airpod sebenarnya. Alright, kita jumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Take care guys. I love you all. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama Terima kasih Ashraf. cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Bye. Okey, sama Nick. Alright. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Okey.